hadir malam ini. Tahniah kepada yang hadir malam ini dan semoga perkongsian saya malam ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada semualah. Alright, so boleh tak saya nak tahu antara yang hadir malam ni ada yang belum ada akaun ke? Ke semua dah ada akaun dan belum lagi bergelar dealer. So kalau yang dah ada akaun tak payah komen. Saya nak tahu yang belum ada akaun sahaja. Boleh komen satu kalau yang belum ada akaun ataupun komen dua yang masih lagi introducer. Macam tu. Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Salam ya. Nak tanya saya ada nombor akaun dia. Aha. Cuma nak daftar orang bawah kita tu dia nak tahu cara. Kita nak video dia boleh hantar video tak? Video cara Ah, nak daftar. Itu nanti kena tengok dekat dalam ni. Minta dalam grup. Saya tak boleh nak hantar sekarang. Ah, Cuba tengok. Cuba minta dekat dalam grup ataupun boleh refer balik dengan referral ataupun dealer dekat atas lah. ya. Okey Mak okey cik, okey. akak boleh ni. Boleh tanya dealer kat atas ataupun boleh juga tanya kat dalam grup kita tu. Okey okey okey. Alright. So, ada yang ni ke? Kenapa saya tak nampak? Alright, jap. Saya tengok chat sekejap. Dua. Maksudnya, okey. Ada Teacher Lina dua, Zaiti dua, Rose dua, Halim dua. So, maksudnya dua ni masih introducer Alright, masih introducer. Ada cita-cita nak ke dealer ke tak ni? Masing-masing ni. Ke nak duduk dekat introducer je? Selesa dengan 2%? Ah, selesa ke dengan 2%? Ada. Cuma tak ada modal lagi. Oh, tak ada modal. Oh, content mentor tak payah ada modal. Tak payah ada modal. Alright, okay. So sebelum tu saya sedikit sebanyak lah perkenalkan diri saya dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terus bercakap je tak ni tak apa Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya adalah dealer developer Ila Abdullah. Okay, saya full time dengan Quantum Metal. Saya merupakan anak jati Kelantan tetapi sekarang menetap di Johor Bahru. Saya adalah suri rumah sepenuh masa. Apa lagi? Sudah bersuami, anak ada 3. Dan saya terjebak dengan quantum metal ni semenjak tahun lepas, bulan April tahun lepas, iaitu bulan puasa lah, bulan Ramadan tahun lepas. So sehinggalah ke hari ini. Okay, so perjalanan saya bersama dengan quantum metal sebulan saya dah register. Sebulan bersama quantum metal, alhamdulillah saya bergelar dealer. Nak kata pada saya lajulah tu. Kalau pada orang lain mungkin diorang kata lambat. Sebab ada orang boleh buat Dah dalam masa laju 2-3 tu. hari kan. Laju dah Okey, laju dah Laju. sebulan. Sebulan saya bergelar dealer sebab saya nampak antara dealer dengan introducer tu dia punya commission dia tu jauh beza. Sebab saya cakap terus terang, saya join Quantum Metal memang saya nak buat income. Saya bukan kata nak beli emas, nak simpan emas, tak. Saya tak ada simpanan, jadi saya memang nak cari duit, saya memang nak buat income dengan quantum metal. Okey. So kat situ saya nampaklah daripada 2% dengan 7% tu agak jauh perbezaan dia lah. Commission di antara RM20 something hingga dengan RM70, RM80 tu jauh beza. So saya grab 7%. So maksudnya saya terus buat orang kata terus bergerak ke dealer lah, macam tu. So macam mana nak jadi dealer? Of course bila kita bermula first time kita bermula ni dia macam tak sabar. Kalau macam saya dulu, saya terus tak sabar saya nak buat sharing dengan orang, nak cakap dengan kawan-kawan, nak bagi tahu dengan orang-orang sekeliling lah. Terus jadi tak sabar, padahal ilmu tak banyak mana pun kan. Bila orang tanya je kita macam bela-bela, alamak apa
Macam tu orang bagi soalan je, kita baru kan, baru dalam sebulan macam tu baru. Jadi saya terus orang kata terus take action dalam pada orang bertanya saya tu, saya terus jadi mencarilah. So automatik dia jadi kita terus belajar. Kita terus belajar. Jadi bila orang tanya soalan, kita cari jawapan. Dia tanya soalan, kita cari jawapan. Dan saya terus je direct dengan masa tu puan merchant kita, Dr. Wirda belum lagi merchant lah. Masa saya join tu dia masih lagi dealer developer. Dan saya terus saja direct dengan Dr. Wirda. Saya memang tak tunggu masa lama lah. Saya apa? Saya terus bertanya direct dengan dia. Sebab saya jenis tak boleh lambat. Saya kalau nak jawapan, saya terus nak cepat je. Jadi saya terus saja dengan Dr. Wirda. Macam tu. Masa tu pun dia masih lagi dealer developer. So bolehlah lagi saya kacau-kacau dia kan. Jadi Alhamdulillah lah, daripada pembelajaran bila orang bertanya kita mencari jawapan, dan saya berada dalam grup besar juga, dalam grup Dr. Wirda yang ada sekarang dah ada 6 grup kan. Dulu baru ada 3 grup, 4 grup macam tu. Sekarang dah 6 grup dah. Okey, bila Dr. Wirda post apa sahaja info tentang quantum meter, okey, dia akan post sebab saya berada dalam 3 grup lebih kurang macam tu kan. So setiap kali macam sekejap ni saya tengok grup ni, kemudian saya tengok grup lagi satu, kemudian saya tengok grup lagi tu. Info yang sama. Okey, sebenarnya info yang sama, tetapi saya ambil advantage. Saya baca berkali-kali. Maksudnya kat grup ni saya baca, kat grup ni saya baca, grup ni saya baca. Saya baca daripada atas sampai bawah. Saya baca semua sekali apa yang Dr. Wirda post. Setiap kali walaupun info tu adalah info yang sama. Jadi, okey, bila bila saya buat macam tu kan, saya cepat. Saya cepat ingatlah sebab kadang kalau kita buat apa? Kita baca sekali lalu, sepintas lalu kan, dia macam tak masuk tau. Dia tak masuk. Dia susah nak faham kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya baca berkali-kali. Itulah juga mungkin saya ni orang kata apa yang nak kata fast learner. Bukanlah fast learner sangat, tapi because of kita apa orang kata apa ayat dia nak cakap saya tak nak keluar pula ayat. Kita berusaha lah. Kita berusaha untuk memahamkan. Jadi nak kata susah tu dia tak susah sangat kan. Jadi apa yang Dr. Wirda share, apa yang ada dekat dalam grup, saya just copy and paste sahaja. Kalau kata ayat yang panjang-panjang tu kan, saya akan copy dulu daripada grup tu, saya masukkan dekat dalam saya punya note kan. Saya masukkan dalam note, kemudian saya akan copy separuh. Saya buat macam mana? Saya terus copy separuh, saya pergi post dekat saya punya status WhatsApp. Okay. So sebab status WhatsApp dia tak boleh terus panjang kan. Jadi kita ambil cut, kita ambil sikit-sikit ambil. So dia akan jadi satu penceritaan lah. So bila orang tengok, bila kita boleh dapat detect kan dekat dalam kita punya status WhatsApp tu, kita boleh detect siapa yang tengok kita punya status. So kalau saya post hari tu 10 kan, 10 page macam tu, so saya akan nampaklah orang yang sama akan tengok kan. Dan daripada situ kita kalau jenis yang kawan-kawan yang kita kenal, yang memang selalu kontak kita kan, saya terus saja macam terus WhatsApp dia lah, macam mana apa kita tanyalah. Kalau kata dia minat dan okay, go on. Kalau kata dia tak minat, tak apa, terima kasih sahaja. Macam tu je lah. Jadi kita bukanlah kata desperate macam mencari orang ni, macam bisnes-bisnes yang saya join sebelum ni lah kan. Memang kita desperate nakkan ahli yang join bersama dengan kita. Tapi dengan Quantum Meter tidak. Quantum Meter tidak begitu. Kita cuma sharing sebab kita ni sebenarnya bawa satu produk adalah produk menyimpan dan produk menggandakan duit. Bukannya produk yang menghabiskan duit. Biasa kalau kita apa
Kalau kita berniaga benda lain kan, bisnes lain, kita nak jual produk, nak suruh orang beli apa semua kan. Dengan quantum meter ni dia tidak begitu. Okey, kita sharing dengan orang adalah cara. Cara macam mana kita nak gandakan duit kita, macam mana kita nak kekalkan duit yang kita ada tu. Iaitu produk-produk yang kita ada tu lah, GCA dengan GAE tu. Jadi memang akan ada orang yang berminat. Jangan risau, kata hari ni tak ada orang ni, tak ada apa kan. Jangan risau. InsyaAllah akan sampai satu tahap macam saya sekarang lah. Okey, macam saya sekarang kan, saya dah setahun lebih, dah hampir 2 tahun bersama dengan Quantum Metal. Dulu-dulu masa awal-awal kita rasa macam kita mencari orang. Tapi sebenarnya tidak. Tapi kalau sekarang ni, situasi saya sekarang ni lah, orang mencari saya. Orang mencari saya. Bukanlah kata hari-hari orang mencari, tapi akan ada orang yang, macam mana nak ni? Macam mana nak ni? So, siapa yang baru-baru ni kan, be patient, bersabar kan. Kita kena ikut flow, ikut proses dia. Awal-awal memanglah kita orang kata agak struggle nak sharing dengan orang apa semua kan, tapi benda ni is like bukan macam kita jual produk. Kena ada perbezaan dekat situlah, kita bukan jual produk jadi keep sharing. Itu sahaja sebenarnya. Dia punya tips dia adalah macam mana kalau daripada sekarang introducer macam mana nak jadi dealer, tips dia adalah keep sharing. Itu sahaja. Tak ada benda lain dah. Tak ada benda lain sebab kita bukannya bawa satu barang nak pergi jual ke orang, nak promote ke orang, belilah tidak. Okay. So okay, itu adalah intro saya. Intro je pun dah berapa lama dah ni. Okay, intro saya. So, untuk malam ni, topik kita adalah calculate your profit. Okay, rasa macam Najmi cakap tadi, rasa macam berat kan? Sebenarnya dia tak adalah berat sangat pun sebab semuanya dah ada dalam sistem kan? Semuanya dah ada dalam sistem dah. Cuma kita nakkan perincian lah macam mana nak buat. Spread tu datang daripada mana kan, 3.5% management fee ataupun profit rate tu datang daripada mana, macam mana nak tahu kita dah untung, macam mana nak tahu yang kita dah boleh terminate ke belum ke kan, bila nak beli, bila nak jual. Okay, so malam ni saya cuba buat perkongsian tentang calculate your profit. Okay, saya share. Alright. Okay, so calculate your profit. Nampak tak saya punya screen? Ada siapa boleh bantu saya ni? Nampak. Nampak clear Yes. Alright. Okay, jom. Kita first kali adalah kita nak cerita tentang spread lah. Okay, first kali kita kena tahu kita punya cost semasa kita buat belian. Okay, sebab emas ni dia melibatkan pembelian dan juga penjualan. Alright, so first kali kita kena kenali harga kita. Okay, dekat Quantum Metal, okay, ada ke yang malam ni, ada ke antara yang ramai-ramai ni dia baru first time join ni? Ada tak? First time join kelas Zoom, maksudnya dia tak join lagi kelas produk, tak join lagi kelas-kelas yang sebelum ni. Ada tak? Ada saya. Ada siapa Ada. nama ni? Megat ni. Tuan Megat. Okey, maksudnya malam ni adalah malam yang pertama. Yes, correct. Betul. Alright. Okay, so dia agak ni sikit lah sebab belum, tapi saya rasa macam dah tahu kot pasal-pasal produk semua kan? Ke belum tahu lagi? Basically zero lah, katalah senang. Basically zero Okay, saya cuba relatekan. Saya cuba relatekan juga dengan produk. Okay, so
Okey, macam ni Okey, untuk kenali harga ni, okey, dengan Quantimeter of course kita ada 3 produk lah, alright, iaitu Gold Storage Account, GSA, Gold Asset Enhance. Gold Asset Enhance ni ada dua lah, iaitu 5 kali ganda dan juga 10 kali ganda. Okey, lagi satu produk adalah GCA. Tetapi untuk spread ni dia tidak melibatkan GCA. Okey, so spread ni kita cerita tentang untuk dua produk ni lah, iaitu GSA, Gold Storage Account dan juga Gold Asset Enhance. Okey, spread ni pula, apa benda spread ni? Spread ni adalah perbezaan antara harga jual dan juga harga beli. Kita kena tahu bila kita terlibat dengan emas ni, pembelian emas ni kita akan ada dua harga, iaitu satu harga beli dan satu harga jual. Dan spread ni adalah perbezaan di antara harga beli dan harga jual, iaitu boleh juga kita katakan spread ni adalah markup yang company tu kenakan ke atas harga emas, harga dunia lah, kita panggil harga market kan, market price, dan dia markup untuk keuntungan company. That's one kita panggil spread. Okay. So, untuk spread ni, dia kenakan ke atas based on London Metal Exchange. Maksudnya harga LME. Harga LME ni kita panggil harga market lah. Harga market yang di-trade untuk satu dunia. Okay, so untuk Gold Storage Account, GSA, okay, company charge 7% spread. Maksudnya ke atas harga lantai tu kita kena tambahkan dengan 7%. So barulah dapat harga yang QM jual dan harga yang kita beli. QM sell, QM jual kita beli. So maksudnya kalau dekat sini, contohnya harga LME adalah RM290.79, US dollar 61.962. Ditambahkan dengan spread 7%, maka kita akan dapat harga RM311.14. Inilah harga kalau kita buat simpanan dekat GSA, inilah harga yang kita beli. Okey, inilah harga yang QM jual. Okey, untuk aset pula, GAE pula, GAE kali 5 GAE 5 kali. Okey, GAE 5 kali ni dia tambah 4% spread. Okey, 4% ditambahkan ke atas harga LME 290. So kita akan dapat harga 302.42. Okey, dan untuk GAE 10 kali pula adalah spread yang paling rendah lah, iaitu hanya 3%. Dan ditambahkan ke atas harga LME, so kita dapatlah harga 299.51. So kalau kita nampak dekat sini kan, harga yang paling murah adalah harga GAE kali 10. So sebab itulah GAE kali 10 ni adalah killer produk untuk quantum metal. So siapa yang dah rasa keuntungan daripada GAE tu, dia tahulah macam mana. Siapa yang belum lagi merasa, bolehlah cuba untuk satu unit dulu. Malam ni pun kalau nak ikutkan harga, orang kata harga tengah berehat. Kalau kita panggil dalam saham, harga tengah buat pullback lah sebelum dia terus lagi buat kenaikan. Okay, so next. Okay, ini adalah kalau kita nampak dekat sinilah secara grafiknya kita nampak kalau GSA daripada harga LME yang 290 ni ditambahkan dengan 7%, so kita dapatlah GSA 311, GAE kali 5 kita dapat 302, GAE kali 10 kita dapat 299. So ini adalah harga belian kita. Okey, harga belian. Berbeza, nampak tak perbezaan kalau kita buat belian emas di kedai-kedai selain daripada quantum metal, iaitu emas gold bar dan juga emas 916 lah. Kita kena tahu spread yang diorang kenakan adalah lebih tinggi. Of course lah lebih tinggi daripada quantum metal. Kalau kita nampak kat sini emas 999 kat luar sana, daripada harga LME tu diorang akan charge 10 hingga 15%. Yang untuk 916 pula 15 hingga 20%. Tapi saya tak rasalah ini harga 20% ni adalah spread yang diorang markup. Ada kedai yang lebih lagi daripada harga ini. Okay, so untuk yang bawah ni pula kau nampak kalau yang bawah ni maksudnya yang ini adalah markdown. Markdown ni maksudnya susut nilai. Kalau kita panggil biasa
susut nilai. Maksudnya kalau kita buat jualan balik semula, jualan balik semula, kita tak akan dapat dengan harga semasa ni, harga semasa 290 ni. Kita tak akan dapat dengan harga tu. Of course akan ada susut nilai, dan susut nilai dia macam ni lah. Lebih kurang 10 hingga 20%. Ada yang sampai 30 hingga 40%. Tengok kedai lah, sebab kita sebenarnya dekat Malaysia ni kita tak ada satu badan yang mengawal harga emas. Tak ada satu badan yang mengawal harga emas. Sebab tu kalau kita tengok, kita pergi kedai emas Anwar, harga dia lain. Kita pergi kedai emas Zakaria, harga dia lain. Dan dia punya markdown masa kita nak jual pun ada yang markdown lain, yang ini markdown dia lain. Macam itulah, harganya berbeza-beza. Okey, dengan quantum metal pula, bila kita nak buat jualan, okey, tiada markdown. Okey, dibeli semula, maksudnya emas yang kita nak jual balik semula tu dibeli pada harga LME. Itulah yang bestnya dekat quantum metal ni. Macam tu ya. Okay, setakat ni faham tentang spread? Alright, so untuk GSA, inilah rupa akaun GSA kita. Bila kita dah ada akaun yang paling atas sekali tu, ada nombor akaun GSA kita dan tertera kita punya gram ada berapa. Okay, dia punya value semasa dia ada berapa, dan harga pun kita nampaklah harga average. Average cost ni adalah harga belian kita. Dia akan puratakan. Okay. So macam mana kita nak tengok? Alright. So macam ni Okey, teknik pemurataan harga untuk GSA GSA ni maksudnya, contoh kalau kita beli harga ni harga 290. Esok kita beli mungkin harga 295 kan? So kalau kita nampak contoh kat sini, tarikh 1/1 ni kita beli harga 202. 1/2 kita beli 210. Harga berbeza-beza setiap kali kita buat belian kan? So ada 6 kali pembelian ni. So macam mana kita nak tahu kita punya purata dia, pengiraan purata yang kita nampak kat sini tadi ni, average cost ni kan, 286 ni kan. Macam mana dia dapat harga 286 ni? Berdasarkan kepada pengiraan macam ni lah. Okey, kita tambahkan semua sekali jumlah dan puratakan berapa kali kita buat pembelian. Kalau macam ni, contoh harganya adalah 1270, kita bagikan dengan 6. Kita bagikan dengan 6 lah, sebab 6 kali buat pembelian kan. So kita dapatlah 211 per gram. Harga paling rendah dibeli adalah 202, harga paling tinggi dibeli adalah 220. So puratanya adalah 211. So untuk GSA ni actually especially kalau orang yang buat GSA dan buat GCA, buat simpan dekat GSA, kemudian convert balik to GCA untuk kita backup segala perbelanjaan kita. Yang tu kita tak perlu sangat tengok harga lah, sebab kita nak backupkan perbelanjaan kita kan. Kalau siapa yang dah masuk kelas untuk produk tu, kita punya produk GCA kita tu adalah untuk selamatkan segala perbelanjaan kita. Okay, so untuk GSA, GCA kita tak perlulah sampai kita nak tunggu harga paling rendah baru kita nak buat simpanan. Tak perlu. Beli sahaja dikala kita ada duit. Itu untuk GSA dan GCA. Okay, so ini untuk adalah rupa GCA. Okay, GCA ni bila kita buat backup, kita buat backup duit-duit kita semua tu sebelum kita nak buat belanja, dia akan tersimpan di dalam holding inventory lah. Kau nampak dekat sini gram yang terkumpul, approx value adalah harga semasa sekarang. Convert ni adalah berapa nilai yang kita dah convert. Kita dah ambil balik duit tunai. So gram kita tetap ada dekat dalam holding inventory. Tetapi duit yang kita dah convert ni, yang ni lah duit yang kita dah belanjakan. Alright, so profit rate ni adalah 3.5% yang dikenakan ke atas nilai yang kita dah convert. Okay, so kalau nampak dekat sini, sini tengah net loss lah. Sebab ini tak ada masalah ya. Yang ini jangan panik pula kalau nampak dekat holding inventory tu tengah merah ke. Jangan panik lah, sebab ini GCA ni adalah untuk long term. Long term. Jadi kita memang menunggu tempoh yang
nak kata lama tu tak adalah lama sangat, tapi kita menunggu tempoh supaya dia cover balik kita punya spread yang 7% tu. Sebab bila kita buat simpanan dekat GSA tu kan kita kena spread 7% kan. So um, yang dia jadi merah ni sebab dia tak cover kita punya spread yang 7%. Alright. So ini adalah contoh bila kita nak tengok kita punya GCA kita, berapa yang kita convert, berapa down payment value. Down payment value ni adalah yang ditarik, nilai yang ditarik masuk ke dalam holding inventory daripada kita punya GSA. So kat sini detail lah, nampaklah kita punya kita buat conversion tu bila, total gramnya berapa, okay, current value sekarang berapa, kita convert berapa, management fee tu berapa, semua ada dekat sini lah. So net cash out kalau kata kita nak terminate sekarang berapa kita dapat, semua ada kat sini. So macam mana kita nak tahu GCA kita ni dah untung ke belum? Okey, ini sahaja dia punya formula dia. Formula dia adalah net gain. Net gain bahagi dengan down payment value mestilah lebih besar daripada 0.07%. 7% pula. 0.07. Okey, so macam mana pengiraan dia? Macam ni lah. Alright, ini contoh Cuba contohnya. Okay, kalau nampak kat sini, siapa boleh bantu saya, tolong tekan berapa kita dapat nilai net gain bahagikan dengan down payment value. Jangan type tolong buka mic, saya nak tahu jawapan dia. Sebab saya pakai tab ni saya tak nampak, saya tak boleh nampak chat. Siapa boleh bantu saya? Tidur ke semua ni? Hello. Tak tidur dengar. Dengar. Cuba tekan. Masing-masing tekan. Kalau Masih tak nak tekan tekan. nanti tak pandai. Nanti nak tekan. Cuba tekan. Jangan tidur 0.6. Bagi. Mana bagi? Mana tempat ni kau? Cari tempat ngira. Mana tempat ngira? Tak nampak ni. 0.06. 98. Nampak ni. Bagi dengar. 10. 10.9. Tapi pihak 9.9. 9.01. Dapat 92.3. Mana? 0.06 Dapat 2.3. lah kan? Betul tak? Tadi 0.62. Tadi formula dia, cara nak kira untung GCA ni adalah net gain bahagi dengan down payment value mestilah lebih besar daripada 0.07. So kalau kita kira tadi kita dapat 0.06, betul? Betul. So dah untung ke belum? Belum. Belum untung lagi. Nampak dekat sini belum untung lagi. Walaupun kita nampak kat sini net cash out ni RM1,674 ni, actually dia baru nak cover spread yang 7% tu masa kita buat belian dekat GSA. Faham Faham. Senang je nak kira GCA ni. Macam tu saja. Kalau kita nak congak-congak, macam ni je. Okey, contoh ketika kita beli GCA ni plus dengan 7%, kita beli pula harga ketika kita buat GCA. Harga kita buat GCA plus dengan 7% tu sama dengan harga pulang modal. Kalau kita tengok kat sini 58.89 tambah dengan 7% sama dengan 63.01 US dollar. Itulah nak congak-congak dia macam tu je.
Nak buat pengiraan pun senang sahaja untuk GCA ni. So far okey tak? Okey tak untuk GCA ni? Okey, okey. Okey, okey. Okey semua. So, jom kita pergi kepada GAE. Alright. Untuk GAE, kita tahulah GAE ni ada dua GAE iaitu 5 kali ganda dan juga 10 kali ganda. Okey, untuk 5 kali ganda, setiap kali kita buat belian satu unit, kita akan dapat pembiayaan sebanyak 4 unit. Jangan pergi cari pula 4 unit ni kat dalam sistem. Dia tak akan masuk 4 unit. Tetapi 4 unit ni dia convertkan kepada gram emas. Okey, so kalau kita beli satu unit gram emas, contohlah kita dapat lebih kurang berapa sekarang? Contoh, sekejap next. Okey. Contohlah harga sekarang adalah US dollar 25 kan. Sekejap saya tengok harga. Okey, untuk GAE kali 5 sekarang harga sell price dia adalah RM320. RM320. Okey, sekarang modal sekarang kalau kita nampak kat sini lah lebih kurang 100 lah kan. Okey, modal 100 kita bahagikan dengan RM320. Nak tengok dia punya gram saja. 100 terbahagikan dengan RM320, kita dapat lebih kurang 0.3 gram. Lebih kurang 0.3 gram. So, bila kita buat sahaja belian satu unit JE kali 5 tu, okey, berdasarkan kepada modal asal kita adalah 0.3 gram. Tetapi bila bercampur, bila diberi pembiayaan 4 unit, so kita kalikanlah dengan 5. Okey, satu modal kita, satu yang 4 lagi adalah pembiayaan. So kalau kita kalikan dengan 5, maksudnya dekat dalam akaun kita akan tertera berapa? Berapa gram? Untuk JE kali 5. 1.5625. Ya, betul. Okey, akan tertera 1.5625 gram. Inilah kita katakan bercampur dengan pembiayaan. Janganlah pergi cari pula mana lagi 4 unit. Tidak, dia tak akan masuk 4 unit macam tu. Tetapi dia dah bagi dalam bentuk gram siap-siap. Okey. So, untuk JE kali 5, modal minimumnya adalah 25 US dollar. Kalau duit kita lebih kurang, kalau sekarang pun lebih kurang 100 lebih lah, something macam tu. Okey. So, untuk pembiayaan yang dikenakan, untuk pembiayaan yang dia bagi untuk JE kali 5 ni dikenakan profit rate, iaitu management fee. Kalau dulu kita panggil management fee, sekarang kita panggil profit rate, iaitu 3.5% setahun. Okey. Untuk GAE kali 5, management fee ni kita tak perlu bayar masa kita buat belian. Berbeza dengan GAE kali 10 lah. Kalau GAE kali 10 kita terus kena bayar upfront, tetapi untuk GAE kali 5 tak perlu bayar. Bukan tak perlu bayar, tetapi kita akan bayar masa kita buat termination nanti. So tak perlu bayar upfront. Macam tu, okey? So takkan ada refund fee lah sebab kita belum bayar lagi kita punya profit rate tu. So seterusnya harga emas, kalau harga emas naik 1%, dia akan berganda jadi 5% lah sebab dia 5 kali ganda. Okey, spreadnya adalah 4% untuk setiap unit. Okey. Untuk JE kali 10, okey, beli satu unit, pembiayaannya adalah 9 unit, sama juga dengan yang tadi. Jangan cari 9 unit dekat dalam sistem, tetapi telah dikonvertkan kepada gram. Okey, berapa gram sekarang untuk JE kali 10? Macam mana nak kira gram? Sekejap
Alright. Untuk JE kali 10 Okey, JE kali 10 ni satu unit, beli satu unit pembiayaannya adalah sebanyak 9 unit. Okey, modal minimum adalah US dollar 250. Duit kita lebih kurang 1,100 something macam tu lah. Okey, ditambahkan dengan kos pengurusan ataupun management fee ataupun profit rate 3.5% setahun. Kita kena bayar upfront masa kita buat pembelian lebih kurang 300 something, 300 plus macam tu. So dia akan jadi kos kita lebih kurang 1,500 lah. Alright. So kita profit rate yang dikenakan tu adalah untuk setahun. Andai kata kita buat jualan tak sampai setahun, maksudnya akan ada refund untuk fee management tersebut. Management fee tersebut akan ada refund lah. Bergantung kepada berapa lama kita gunakan pembiayaan tu. Okay. So kalau harga emas naik 1%, keuntungan kita ni salah ni kat sini ni. Tak tukar ni. Sorry kalau emas naik 1%, keuntungan kita adalah 10%, 10 kali ganda. Ni tak tertukar kat sini ni. Sekejap. Okay, so spread untuk JE kali 10, kena ingatlah spreadnya adalah 3%. Okay. Alright, so konsep kiraan dia. Konsep kiraan JE kali 10, okay. JE kali 10 dijual satu unit 250, tawarruk financing untuk JE kali 10 lagi 9 unit tu 9 kali dengan 250, so kita dapatlah 2250 US dollar. So modal untuk satu unit, modal plus dengan tawarruk financing 250 tambah 2250 bersamaan dengan 2,500. Okey, so 2,500 ni harga jualan untuk JE. Okey, contohnya sekarang harganya adalah harga emas 64 US dollar per gram. So kita akan dapat lebih kurang 39.0625 gram. Inilah yang akan dikreditkan masuk ke dalam akaun kita. Macam saya cakap tadi, jangan cari yang 9 unit tu, tetapi tengok pada gram. Sebab yang 9 unit tu dia dah masukkan dekat dalam kita punya gram lah. Alright, so kita jual semula 39.065 gram ni pada harga 66. Maksudnya kenaikan 2 dolar lah. Masa kita beli harga dia adalah 64. Contoh kita jual pada harga 66. So pengiraannya macam mana? Okey, 39 gram yang kita ada tadi tu, kita kalikan dengan 66. Okey, kalikan dengan harga jualan kita 66 per gram. So kita akan dapat nilai dia 2,578 US dollar. Alright, so tolak semula dengan kita punya modal dan juga kita tawarruk financing tadi iaitu 2,500. So kita akan dapat keuntungan dalam 78 US dollar. So keuntungan untuk satu unit kita dapatlah 78 US dollar dengan kenaikan harga 2 dolar. Naik 2 dolar je tapi dah untung 78 dolar sebab kita ada tawarruk financing tu tadi. So untuk kiraan satu unit JE 78 dolar. Kalau kata satu unit, kalau kata kita ada 10 unit, maksudnya keuntungan kita 780 dolar. So kita nak tengok pula perbezaan dia antara ada tawarruk financing dengan tak ada tawarruk financing. Sebab kenapa kita kata JE kali 10 ni adalah satu produk yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat memberi manfaat kepada siapa-siapa yang ada unit JE ni. Macam mana kita tengok Jom. Okey, cara belian biasa. Contohlah kita ada 1,500 sahaja. Kita ada 1,500 kan yang tadi tu. Kalau tanpa tawarruk financing, okey, dengan modal 2,500 untuk satu unit tu 250 US dollar, okey. Harga yang sama juga 64 dolar per gram. Okay, so kita akan dapat lebih kurang 3.9 gram. Tak ada tawarruk lah, tak ada pembiayaan tak ada pembiayaan. So kita jual pada kenaikan yang sama juga, kenaikan 2 dolar iaitu 66 US dollar.
Okey, so kita kalikan dengan 3.9 gram tadi, so kita akan dapat 257. So sebab yang tadi ada tawarruk, ada pembiayaan, so adalah management fee. Sekarang ni tak ada management fee lah. Tak ada management fee. Ini sebenarnya tak adalah benda ni macam ini. Cuma kita nak tunjukkan perbezaan dia. Sama ada apa? Perbezaan dengan modal sedia ada yang kita ada dengan pembiayaan yang dibagi 90% tu tadi. Okey. So kita akan dapat 257.8 US dollar. So kita tolak balik dengan kita punya modal 250, so keuntungan kita adalah 7.8 dolar. Okey tak okey 7.8 dolar ni? Of course lah nampak macam sikit lah kan. Sebab keuntungannya hanya 7.8 dolar ke atas kenaikan 2 dolar harga emas untuk setiap gram. So kalau kita nak dapat sama macam yang tadi, sama macam yang dekat sini ni tadi, keuntungan 78 dolar ni dengan modal yang sama, maksudnya kita tak bolehlah jual pada harga 66. Kita kena tunggu emas naik no, harga 84 dolar no. Maksudnya kenaikan 20 dolar daripada harga kita beli. Beli dekat harga 64, so kena tunggu naik 84 dolar baru kita boleh dapat keuntungan yang sama macam yang ada pembiayaan tawarruk ni tadi. Nampak tak 78 dolar dekat sini kan? Okey, so nak dapat 78 dolar juga dengan modal yang sama, tak ada pembiayaan. Contohnya macam kita pergi beli emas di kedai-kedai selain daripada Quantum Metal lah. Contohnya macam itulah. So kita kena tunggu masa yang lebih lama untuk kita dapat keuntungan yang sama macam beli dekat Quantum Metal. Nampak tak perbezaan dia dekat sini? Okey. So barulah kita dapat, nampak tak 3.9 ni kita kalikan dengan 84 dolar per gram. So kita dapat 328, tolak balik dengan modal kita 250, so keuntungan kita dapatlah 78 dolar. Berapa lama nak tunggu nak sampai harga 84 dolar ni? Tak ada siapa tahu. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Macam itulah, tak tahu nak kira bila lah kan. So, nampak tak perbezaan antara ada pembiayaan dengan tak ada pembiayaan dengan modal yang sama. Saya suka buat contoh macam mana tahu. Contohlah, saya suka buat contoh macam ni. Instrumen pelaburan yang ada dekat Malaysia yang setakat ni yang itu je lah pun yang ada kita katakan adalah AS. AS tu lah kan. Yang AS tu kan sebut ni kan ada orang marah pula. Okey, AS. AS tahun ni bagi dividen 5.25 4.25 plus 1. 1 tu untuk 30,000 pertama lah biasanya. Okey, tapi tak apalah, kita cakap lah, kita bagilah 5.25. Okey. Contohlah dengan modal kita 1,500, 1,500 kita simpan dekat ASB lah. Kita ASB yang tersebut dah. Kita simpanlah dekat ASB. Okey, simpan dekat ASB. So, kita kalikan dengan bonus dan dividen yang kita dapat tu lebih kurang 5% lah. Kita cakap 5%. 5%, so kita akan dapatlah setahun setahun RM75. 75 ringgit. So kita compare kan dengan dekat Quantum Metal ni, kita compare kan, kita buat simpanan yang sama juga 1,500 dengan adanya pembiayaan. Okey, dengan adanya pembiayaan dan kita bagi kenaikan yang sama juga. Maksudnya kalau tadi kata ASB bagi bonus 5%, okey, kita cakap kenaikan emas berlaku daripada harga belian kita juga adalah 5%. Tetapi kita ada pembiayaan. Cuba tolong saya kirakan berapa keuntungan yang kita dapat atas kenaikan 5% harga emas. Siapa boleh tolong? Siapa yang tolong saya kira dia cepat jadi dealer? Macam gitu. Siapa nak tolong bantu? Jangan tidur Macam mana nak kira? Hello.
Tak reti nak kira. Lambat Sudah jadi tak bila. lama jadi. Mana yang lain ni? Mana Ada yang berapa lain orang ni? ni malam ni? Ada berapa orang ni malam ni? Ada 70 lah tu. Ada 70 orang ni. Allah, tidur ke semua ni? Nak kena ni. Kelas saya kalau tidur memang saya jerit nanti. Halo semua. Tak ada orang nak kira ke? Dah, saya sodakallah kat sini je lah kalau tak ada orang nak kira ni. Saya rasa dia orang fokus lah. Fokus Fokus. mendengar. Sekejap bateri Aduh, weak. besok saya jugalah yang nak kena kira ni. Ada yang cakap tak pandai. InsyaAllah Allah. kita belajar. Maaf Allah, saya sedang masak sambil belajar. Oh ramai buat 2 kerja. Oi, masak Multitasking. apa ni pukul 10 malam ni? Masak Maggi ke? Okey, perbezaan dia macam ni je kan. Kita tadi dekat ASB kita tak ada pembiayaan kan. Kita memang simpanan kita je lah. Kalau 1,500 dengan kenaikan dengan bonus yang 5% dia bagi kat kita, maksudnya kita dapatlah RM75. Tapi apa berlaku dekat Quantum Matter dengan modal yang sama? Okey, dengan modal yang sama 1,500 contoh 1,500 maksudnya kalau kita kalikan dengan 10 kali ganda dia akan jadi 15,000. Dia akan jadi 15,000. Maksudnya kita menunggu keuntungan ke atas nilai 15,000 bukan nilai 1,500. Itulah perbezaan dia. So macam mana kita nak kira keuntungan dia daripada 1,500 modal kita tadi, katakan emas membuat kenaikan yang sama 5% juga. Berapa lama tu kita tak tahulah, kita nak cakap kan. Tapi kalau mengikut history sebelum ni kan, kalau setakat naik 5% tu ada yang berlaku dalam tempoh seminggu, ada yang berlaku dalam tempoh sebulan, ada yang berlaku dalam tempoh 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ada je. Kita tengok dekat mana belian kita dan kenaikan emas tu. So kalau kita nak buat pengiraan 1,500 ni kita kalikanlah dengan 5% kenaikan juga. So sama je RM75 tetapi kita kan ada pembiayaan. So bila kita ada pembiayaan, so kita kalikanlah dengan 10. So kalau 75 kalikan dengan 10, so kita ada untung berapa? 750. So kita nak pilih yang RM75 ke kita nak 750? Dia 150 lah. 750 lah kan. Kenalah bijak. Kita kenalah bijak buat kira-kira. Jadi kalau bukanlah kita nak kata AS tu tak bagus kan. Bagus, itu je lah pun orang kata instrumen pelaburan yang ada dekat Malaysia ni sebelum ataupun kepada mereka yang tak pernah kenal dengan Quantum Metal, itu sahajalah yang ada pun. Nak main saham, you nak kena belajar betul-betul. Nak orang kata nak kaya, nak cepat kaya main saham kan. Tapi kalau tak ada ilmu, you tak ada ni, tiba-tiba you nak pergi tekan saham, dia tak jadi melabur, nanti dia jadi melebur. Jadi kalau pada saya tempat yang paling mudah dan juga paling senang, you tak perlulah sampai nak kena pandai baca graf, nak kena jadi financial benda semua tu kan, tak perlu. Dekat Quantum Metal ni you just beli dan tunggu sahaja. Emas buat kenaikan, ada untung, jual. Emas turun, just relax, chill sahaja, makan super ring dulu. Tak payah nak kelang kabut, kata nak kena, macam mana ni emas turun dah sibuk nak jual. Jangan dengar yang kat luar-luar sana tu, yang sibuk dah kata, sekarang macam-macam lah kan, orang duduk cakap Quantum Metal gitu gini kan. Sebab dia orang tak tahu. Apa yang berlaku dalam Quantum Metal. Dia orang tak tahu kita punya produk. Dia tak tahu sistem ni berjalan macam mana. Jadi dia orang boleh je cakap sesuka hati dia orang. Tetapi kita yang berada dalam Quantum Metal ni, dah melangkah dalam Quantum Metal ni, kena ambil tahulah, kena ambil cakna macam mana pengiraan dia, macam mana kita boleh dapat untung sampai 10 kali ganda. Jadi kena ambil tahu semua tu, dan semua tu selalunya kita ada dalam kelas kita yang untuk produk dan juga produk dan juga pengiraan ni semualah. Jadi kena ambil tahu. So itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi untuk JAE kali 10 ni, which is memang sangat-sangat
pada saya memang sangat-sangat powerful lah, sebab kita tak boleh dapat kat luar sana selain daripada dekat quantum meter ni. Even orang kata fixed deposit pun tak boleh bagi, ASB pun tak boleh bagi, tabung hajah pun tak boleh bagi, sebagaimana kenaikan harga emas di quantum meter disebabkan adanya pembiayaan. Macam gitu sahaja. Okay, faham setakat ni? Alright. Okay, so macam mana cara nak kira keuntungan GAE? Okay, macam ni lah. Alright. Untuk JA kali 10, JA kali 5, saya selalu sebenarnya saya suka cerita yang JA kali 10 je lah. Kali 5 tu sebab dia lambat sikit kali 5 ni. Kalau ada duit lebihan 1,500 ke atas, pada saya better tekan JA kali 10 lah. Sebab JA kali 5 sebab dia 5 kali ganda je kan. Jadi JA kali 10 lebih cepat lah. Alright, so formula JA kali 10, kalau kita nak tengok keuntungan dia macam mana dalam sistem. Okay, kalau tadi kita just congak-congak saja kan. Kenaikan 5%, kita kalikan dengan 10, so kita ada 50%. Macam tu. So kalau yang ini, net cash out, okay, plus dengan refund, manage profit rate refund, okay, mestilah kita kena tolak dengan initial investment plus dengan advance fee manage profit rate yang kita bayar tu. Aku nampak kat sini nampak macam complicated sikit. Sekejap lagi saya tunjuk slide yang lebih ni Okay, cuma saya nak tunjuk ni, ini adalah dia punya formula lah. So contoh pengiraan dia adalah macam ni So yang ini kita dah ke sini. Ke sini lagi senang. Alright. Okay. Okay, kita tengok yang ni Kos 1 unit JA kali 10. Yang ini memang kita kena hadam. Kena hadam dan kena ingat. Kena ingat. Tak perlulah hafal, tetapi cukup sekadar mengingat untuk 1 unit JA kali 10. Kos dia adalah $250 tambahkan dengan 3.5% management fee, iaitu $78.85 bersamaan dengan $328.75. Ingat harga ni. Ini adalah untuk 1 unit. Harga ni tak akan berubah. Harga ini akan kekal sampai bila-bila selagi quantum meter tak naikkan harga. So harga dia adalah $328.75 untuk 1 unit GAE. Yang berubah hanyalah ringgit Malaysia sebab kita ikut currency semasa. Tetapi harga US dollar tak akan berubah. 250 kat situ sahaja untuk 1 unit. Okay, so kalau kita nampak kat sini, net cash out dia adalah net cash out plus management fee untuk 1 unit adalah 352.14 tambah dengan, nampak semua net cash out ni 352.14 tambahkan dengan management fee yang di refund. Okay, so 40.56. Okay, so dia akan dapat amount dia adalah 392.7. Okay, 392.7 adalah nilai yang kita akan dapat masa kita buat termination. Okay, so tolakkan balik dengan kita punya modal, which is modal kita adalah 328.75. So bersamaan dengan $63.95. So kalau macam ni maksudnya kita sudah untung. Macam best je dengan untung ni kan. Kita nampak macam gini kita dah tahu dah. Net cash out lebih tinggi nilainya daripada initial investment, maksudnya kita sudah untung. Dalam bentuk US dollar kita dah untung. Tetapi kalau dalam situasi sekarang US dollar tengah menurun, maksudnya kita punya RM juga akan berkurang. Okey. So kita nak kena tengok betul-betul kat dalam sistem kena tengok betul-betul kat dalam sistem sama ada kita dah untung ataupun belum ikut pada exchange rate semasa. Okey. Itu keadaan sekarang Okey, tapi kalau tengok dalam bentuk US dollar, sekarang kita sudah untung. Alright. So,
Next, kita contoh. Tengok pula dalam macam mana keadaan yang tak untung. Kita tengok macam gitu je kita dah tahu dah. Oh, belum untung lagi. Macam mana? Contohnya yang tengah ni. Kita ambil yang tengah ni. Kita ada 3 unit dekat sini ni. Kita ada 3 transaksi dekat sini. Kita ambil transaksi yang dekat tengah ni. Alright. So, cost untuk satu unit. Kita tahulah 328.75. So, kalau kita nampak kat sini, net cash out-nya adalah 202. Kita tengok je pun kita dah tahu dah, ni memang belum untung lagi. Sebab apa? Sebab net cash out dia adalah lebih rendah daripada initial investment. Initial investment tu adalah modal kita lah. Lebih rendah. So kita nampak kat sini, memang rendah lah. Even kalau kita campur balik dengan management fee yang di refund pun, memang lebih rendah daripada modal kita yang 328.75 US dollar tu. So kat sini memang terang-terang lah. Terang dan jelas. Memang belum untung lagi. Masih lagi kerugian 51.33. So apa berlaku kalau rugi macam ni? Apa kita nak buat kalau rugi macam ni? Jangan Hello? jual lagi. Jangan jual. Dan terminate. Jangan Jangan terminate. terminate. Jangan terminate. Biar je dekat situ. Kita tunggu je sampai harga emas naik Harga emas kembali. naik. Senang je. Ni pun sama juga. Kita tengok ini adalah, kita tengok transaksi yang paling bawah tu, 480 net cash out dia of course lah lebih rendah daripada initial investment kita untuk 2 unit GAE. Nampak kat sini pun belum untung lagi. So just chill-chill sahaja dulu, tunggu sahaja sampai dia naik sebab kita tak perlu kena top up, tak perlu kena buat tambahan modal ke apa semua, tak perlu. Apa yang kita perlu buat adalah kalau kita ada duit lebihan lagi, kita tekanlah lagi GAE. Macam itulah. So sorry. So ini adalah SOP before terminate GAE. Biasanya dia akan keluar warning lah. Bila kalau kita tengok dekat sini, net cash out kita kurang daripada initial investment, biasanya masa kita nak tekan terminate tu, dia akan keluar warning lah. Dia akan bagi tahu warning tu, dia akan bagi tahu kita terminate at loss position. Macam tu. Alright, so ini pula, okay, itu adalah pengiraan. Ini kalau kita nampak dalam pengiraan lah. So macam mana pula kita nak tengok dekat dalam sistem, kadang-kadang kan orang dah beli, lepas tu dia lupa. Berapa bayar beli GAE hari tu? 1,500 ke 1,600 especially masa kita nak buat termination lah. Kadang-kadang orang tak ingat kan berapa-berapa. Sebab tu saya suka ingatkan. Saya berkali-kali saya ingatkan. Siapa yang buat pembelian GAE, sebab GAE ni kita nak jual beli kan. So bila kita nak berjual beli, kita kena tahu kita punya cost. Okay. So kalau rasa kalau yang jenis celik IT mungkin boleh take note, mungkin boleh buat table dekat laptop ke dekat mana ke kan. Kita pun ada sebenarnya siapa yang kita punya dealer Rizal, kalau tak silap saya, dia pernah share template untuk kita buat list kita punya pembelian GAE. So kita boleh take note siap-siap berapa harga kita beli, berapa gram kita dapat, pada harga berapa kita beli kan. Tapi kalau yang jenis macam malas nak buka laptop ke, malas nak ni ke apa, boleh je tulis dekat buku latihan sekolah anak tu ke kan. Ambil lah satu ke buku 35 ke kan. Tulis siap-siap. Bila tiap kali kita buat belian GAE kan, tulis dekat situ kita beli berapa hari bulan. Kita beli pada harga berapa. Berapa modal yang kita bayar masa tu, masa kita transfer tu, berapa modal kita untuk satu unit. Tulis siap-siap dekat situ supaya bila kita nak buat termination nanti, kita tak kelang kabut nak pergi cari balik. Berapa hari tu beli, berapa hari tu mana nak tekan. Time tu lah nak tekan tengok modal berapa, time tu lah nak tekan nak terminate kan. Ingat-ingat macam gitu orang kata harga dah turun dah. Alamak, turun pula harga. Sebab kita ada masa 5 minit sahaja. Untuk buat transaksi tu ada masa 5 minit sahaja bila harga buat kenaikan kan. Jadi tulis siap-siap. So bila kita dah tulis siap-siap, senang.
Senang nanti kita nak buat termination, kita tengok dah. Oh, okey, kita beli yang date hari ni ni. Oh, sekian-sekian modalnya berapa. So, kita dah boleh tengok dekat dalam sistem. Oh, net cash out berapa sekarang. So, kita boleh compare kat situ. Oh, dah ada untung. Dah tekan je terminate. Senang. Tapi kalau andai kata memang tak ingat, memang tak tulis, memang tak take note, boleh saja kita tengok dekat dalam sistem. So, step dia macam ni lah. Okay, klik dekat details. Kita pergi dekat JAE list kita. Okay, klik saja dekat detail. Okay, tekan dekat kod ni pun boleh. Sorry. Tekan dekat kod yang biru ni pun boleh. Kalau sekarang dia tak color biru lah. Ini yang lama punya ni. Sekarang color kuning. Kuning orange macam tu. Color gold macam tu. So, tekan je kat situ. Ataupun dekat hujung belah kanan tu, dia ada butang action. Kita tekan kat situ, tekan detail. So, bila kita tekan detail, dia akan keluar lah. Dia akan keluar dekat sini. So kita tengok kan, kita punya payment amount. Dekat detail ni ada payment amount. Ini adalah harga belian kita, harga modal kita beli termasuk dengan kita bayar management fee. Ini adalah 1,453. So ini adalah kita punya modal. So kita nak buat termination, okay, nak tengok berapa nilai semasa kita punya sekarang, okay. Kita klik dekat termination. Jangan takutlah. Jangan takut. Dia tak terus terminate. Ini kita nak tengok dulu kita punya nilai semasa berapa. So, kita tekan dekat termination. Okay. Okay, dekat next page tu, dia akan tulislah. Selalunya, tak silap saya, masukkan dulu. Masukkan dulu berapa unit yang kita ada. Okay, contoh kalau satu unit, kita masukkan satu unit dulu dan kita submit. Bila kita submit, dia akan keluar page yang ni. Akan keluar page yang ni. Okay, dia keluar page yang ni, kita nampak lah. Kat sini amount dia adalah 722.58. So maksudnya dekat sini dah untung ke belum? Dah untung ke belum ni? Belum. Okay, belum untung lah sebab tadi modal kita adalah 1,400 kan. Sekarang net cash out kita adalah 722.58. Kalau kita tengok dekat net cash out US dollar ni 164.41. So dia akan keluar you are termination at a loss position. So kita just tekan back sajalah, kita jangan proceed lah. Sebab kita kadang kita nak tengok kita punya nilai semasa kan. Kadang contoh lah kalau macam sekarang ni, contoh kalau macam sekarang ni, walaupun kalau kita nampak net cash out kita tu dah lebih daripada 328 net cash out kita tu dah lebih daripada modal kita 328.75, tetapi kadang-kadang kita kena tengok balik kita punya ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia kita tu dah untung ke belum, sebab sekarang ni exchange rate tengah rendah kan. So biasanya dia akan lari sikit lah. Lari sikit. Mungkin kita tengok US dollar dah untung tapi RM tak untung lagi. Tetapi kalau kita dalam situasi yang macam kita dah untung dekat US dollar dan kita memang duit tu memang kita nak rolling buat JAE. Maksudnya kita tak nak keluarkan dalam bentuk ringgit Malaysia ke bank kita. Okey sahaja untuk kita terminate sebenarnya. Okey sahaja sebab bila kita buat belian balik semula nanti, kita beli dalam bentuk US dollar. Maksudnya duit itu kita simpan dekat dalam floating account. Floating pula. Float account. Kita kan ada wallet kan? Kita ada wallet kita iaitu float account. Kita simpan US dollar kat dalam float account. Itu adalah untuk orang yang nak rolling buat belian semula JAE. Tapi kalau anda kata nak keluarkan duit tu, nak withdraw masuk ke bank, dan kena tengok betul-betul kita punya net cash out dalam ringgit Malaysia. Betul-betul dah untung, dah ada lebih daripada, biasanya saya akan cakap lebih daripada 30% daripada modal asal kita. Barulah kita buat termination. Macam itulah. At least 30%. Alright, so kalau macam ni nilainya adalah tengah rugi. So back sahaja, jangan tekan confirm lah. Alright. Okay, so
Ada pertanyaan tak setakat ni? Clear ke semua? Alah, saya tak boleh tengok chat lah. Clear. Clear Tak Faham. ada nak tanya, semua faham Bagusnya anak-anak murid malam ni. Faham cikgu? Ah, Assalamualaikum. Nak tanya, okey. Waalaikumsalam. Nak tanya okey. apa tu? Macam mana kita nak tahu kata berapa persen yang kita dah untung? Nak tahu berapa persen yang kita dah untung? Ya. Okey, dia macam ni. Terima Formula dia kasih. adalah nilai semasa tolak dengan modal. Contoh nilai semasa adalah 2,000. Tolak dengan modal 1,500. Contoh So perbezaan dia adalah 500 kan? So kita nak tahu berapa persen 500 keuntungan kita tadi tu kita bahagikan semula dengan modal kita 1,500. Kalikan dengan 100. So kita dapatlah 33%. Boleh? Boleh tak? Ke laju sangat? Ulang balik. Ulang balik. Okey, contoh modal kita adalah 1,500. Keuntungan, nilai semasa adalah 2,000. So 2,000 tolak 1,500, keuntungan kita adalah RM500. Okey, so nak tahu berapa persen kita untung. Okey, 500 kita bahagikan semula dengan modal kita. Bahagikan dengan 1,500, kita kalikan dengan 100. Barulah kita dapat persentage 33%. Boleh? Okey, terima kasih. Sama-sama. Lain soalan? Sebelum saya ke tajuk seterusnya. Semua clear? Bagusnya. Senang kerja saya malam ni. Alright, so saya next Okay, teknik staging. Macam mana nak teknik staging ni? Orang kata staging, layering lah, staging lah, apalah macam-macam teknik kan? Okay, macam mana teknik staging ni untuk orang yang memang ada duit lebihan dan dia buat pembelian berperingkat. Maksudnya contoh dia ada modal untuk beli 10 unit. Tetapi dalam keadaan harga yang tak menentu ni, harga emas biasalah naik turun kan. So dia beli dulu berapa persen daripada modal dia, contoh 20%, dia beli dulu dekat harga semasa. So nanti dia tengok kan selepas tu, hari selepas tu kalau kata macam harga naik ke, harga turun ke kan. So dia buat belian lagi 20% lagi ke, 30% lagi ke. So itulah kita panggil teknik staging. Staging dia adalah ikut buy price dan ikut grammage. Bila harga berbeza, grammage yang kita dapat juga adalah berbeza. So stagingnya ada 3 teknik lah. Satu ikut buy price, satu ikut grammage. Biasanya buy price dengan grammage ni dia akan berkait rapat lah. Okey, lagi satu adalah tengok staging dekat harga dekat chart. Ikut harga support. Dekat harga cecah support je dia beli. Harga cecah support je dia beli. Macam tu. So jom kita tengok macam mana harga support ni. Inilah dia. Biasanya kalau yang jenis nak buat staging ni, saya nasihatkan kena follow dalam group. Jangan tinggalkan grup kita tu. Grup tu paling tidak pun setiap hari memang kena jenguk. Tak nak menyampuk tak apa, tetapi kena jenguk apa info yang ada dekat dalam grup. Jangan tinggalkan grup. Kalau you tinggalkan grup, maksudnya you akan tertinggal info. Itu sahaja cerita dia. Tak ada cerita lain dah. Kalau tertinggal grup, tak tengok grup satu hari, you akan memang tertinggal info. So, kena macam ni, kena ambil tanggungjawab. Okey, kena ambil tanggungjawab. Kalau you memang ada simpanan GAE especially, GSA tu kita tak risau sangat lagi. Tapi kalau you ada GAE, you ada unit GAE tapi you tak ambil tahu kan, bukanlah kita suruh tengok graf hari-hari, tak suruh tengok graf pun, tak perlu pun tengok graf sebenarnya.
Cukup dengan you ambil tahu apa info-info semasa yang ada kat dalam grup. Sebab kadang-kadang kita share dekat dalam grup harga sekarang berapa. Okey, sesuai tak kita nak beli? Okey, harga sekarang berapa? Dah boleh jual ke belum? Dah untung ke belum? Jadi kena tengok grup, jangan tinggal. Jangan tinggal grup. Okey? Biasanya kita akan share. Kat grup pun kadang ada orang share graf, ada orang share harga semua kan. Jadi jangan tinggal. Kalau you tinggal grup maksudnya you akan tertinggal info. Itu yang bila kata orang dah untung dah, dia masih lagi macam, harga emas naik? Harga emas naik? Macam tu kan. Orang dah untung dah turun balik dah harga emas dah. Dia dah tertinggal. Tak sempat jual. Jadi jangan tinggal Jangan tinggalkan grup. Okey? Tak nak menyampuk, tak nak komen, tak nak apa semua, tak apa. Janji you ambil tahu dan you baca apa yang info-info yang ada kat dalam. Okey. Balik semula kepada graf untuk kita buat staging. Alright. Tengoklah kalau macam ni kan, kalau kita tengok ni kat mana kita nak beli, kat mana kita nak jual. Inilah dia pergerakan harga ni. Kita tak tahu kat mana, kalau kita kata harga emas nak turun, kita pun tak tahu dia nak turun sampai mana. Kalau dia naik pun kita tak tahu dia nak naik sampai mana. Tetapi ikut pengiraan naik turun harga emas tu berapa persen. Contohlah kalau macam ini untuk first ni kita nampak kat sini pada harga harga berapa ni Oh, tak nampak ni harga berapa. Tapi kalau kita tengok kat sini, kenaikan lah. Kenaikan dia. Ini kenaikan dia adalah 3.23%. Kalau kata kenaikan 3.23% ni, kita relatekan balik dengan kita punya JAE kali 10 kita. Okay. Spreadnya adalah 3%. Spreadnya adalah 3%. So, kalau kata kenaikan emas 3.23%, berapa keuntungan kita? %0.23%. 0.23%. Okey, 0.23%, belum lagi kita gandakan dengan 10. Kalau kita gandakan dengan 10, dia jadi berapa? 23%. Betul tak? 23%. 3%. Kalau kali dengan 10? 0.23 kali dengan 10. 2.3%. 2.3%. 23 tu macam banyak sangat. 2.3%. 2.3%. So 2.3% kalau kita rasa macam berbaloi ke kita nak terminate? Kalau rasa saya macam tak berbaloi lagi kan? Tak apalah, tak payahlah terminate dulu. Tunggulah dia naik lagi. Tengok dia naik sampai berapa? Dia naik sampai 15%. Kenaikan dia daripada harga yang kat bawah kat lantai ni, kita tengok ni kan harga paling bawah ni naik sampailah ke atas puncak ni, kenaikannya adalah 15.07. Kalau 15.07, berapa keuntungan kita untuk JAE kali 10? 11.07. 12.07. 12.07. Itu adalah kenaikan selepas kita tolak dengan spread 3% kan? Okey, kalau kita kalikan dengan 10, 120. 100? 120. 120%. 120%. Okey tak 120%? Profit 120%. Okey ke tak Sangat okey? okey. Sangat okey. Sangat okey. Kalau kita tengok pergerakan harga pun ini bukan setahun ni. Kalau kita tengok dia punya ni kan. Ini bukan setahun punya cerita ni. Kenaikan daripada bawah ni pergi 15% ni, kita untung 120%. Maksudnya kalau kita modal 10,000, cuba kira modal 10,000 kali dengan 120% dapat berapa? Berapa? Modal 10,000. Untung 120%. Berapa keuntungan dia? 12,000.
12,000. Okey tak untung 12,000. Okey tak untung 12,000? Modal 10,000 Okey, untung sangat-sangat. 12,000. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Mustahil. Tak mustahil lah sebab benda ni dah berlaku. Benda ni dah berlaku. Dia dah jadi history dah ni. Modal 10,000 untung 12,000. Kalau orang yang tak tahu, orang yang kat luar sana tu kan, bila kita cakap aku hari tu modal 10,000 untung 12,000. Scammer dia kata. Scammer. Mana ada orang modal 10,000 untung 12,000. Tak ada. Memang tak ada lah. Memang tak ada. You simpan dekat SB memang tak akan dapat macam tu. You simpan kat tabung haji memang you tak akan dapat macam tu. Tapi bila you simpan emas, itulah potensi you akan dapat. Jadi kalau orang yang tak tahu, memang dia orang akan kata scammer. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kita guna produk apa. Dia tak tahu benda ni ada pembiayaan. Dia tak tahu perjalanan dia macam mana. So senang je dia jatuh hukum scammer. Macam tu je dia bagi kan. Even kalau kita sekalipun, kita tak tahu perjalanan dia macam mana, sistem dia macam mana, apa semua kan. Bila kamu cakap, kau letak 10,000, aku hari tu dapat 12,000. Tu scam tu, baik-baik, hati-hati. Kan. Comfort lah macam tu. Dia jealous Dah tu. tambah. Dah tambah-tambah pula memang sekarang ni tengah banyak orang scam orang kan. So macam itulah. So teknik dia macam ni sahaja. Kalau kita tengok dekat graf ni kan, bila harga buat penurunan, beli je. Beli je. Kalau harga naik, kita jual. Turun, kita beli. Kalau kata tak naik-naik, turun je kan. Tak apa. Kan? Kita ada modal kan, kita ada duit lebihan. Syaratnya untuk GAE ni kena guna duit lebihan. Tak bolehlah guna duit nak bayar rotek kereta. Duit nak bayar apa semua tu tak boleh lah. Janganlah pakai duit nak buat kenduri anak kahwin ke apa, janganlah macam tu. Jadi kita tengok pergerakan harga dalam dia turun, ada lagi modal yang boleh kita tekan, so kita tekan je lah, tekan 20% dulu. So kalau kata tengok lagi, dia turun lagi lah, tekan lagi. So maksudnya kita akan ada harga-harga yang berbeza. So bila kita ada harga yang berbeza, bila kita nak jual pun sama juga. So yang mana yang harga yang belah bawah yang kita beli ni, kan? So bila berlaku kenaikan, kita boleh jual dulu yang mana yang dah untung. Ambil profit dulu. Yang mana dah untung, itulah kita panggil teknik staging. Sama juga. Itu kalau kita tengok daripada 15% ni kan, kenaikan dia lepas tu dia turun, dia naik balik 3.28%, lepas tu dia turun, dia naik balik 3.23%. So kita beli je setiap kali dia buat penurunan ni. Itulah kita panggil teknik staging. Berlaku macam mana pula kalau masa harga tengah naik kan? Tengah naik sama juga daripada, kalau kita tengok kat sini, kat bawah ni 6.73 ni kan. Ni kenaikan dia. Kenaikan dia 6.73. Lepas tu dia buat kenaikan pergi 9.32 kan. So lepas tu biasanya pergerakan harga ni dia zigzag tau. Dia zigzag. Dia naik, dia akan turun sikit. Kalau masa dia uptrend, dia akan buat macam ni lah. 6.73. Dia naik 9.32, dia turun. Lepas tu dia naik lagi. Kenaikan dia 4.64. Even kalau kata kenaikan 4.64 pun, kita tolakkan dengan spread 3%, kita masih ada untung 1.6. 1.6 kita kalikan dengan 10 bermakna 16%. 16% kalau dalam tempoh orang kata tak sampai setahun, 2 bulan, 3 bulan, okey tak okey? 16%. Okey je. Okey. Okey. Better. Lebih baik daripada 5.25. Betul tak? Betul. Betul tak? Jadi kan inilah kat sini sahaja yang saya nampak boleh bagi potensi keuntungan yang melebihi daripada instrumen-instrumen yang dah ada dekat Malaysia ni. Ini sahaja yang tempat yang saya nampak, dan inilah kat sini juga yang ramai orangnya dan yang dah rasa keuntungannya. Tak ada kat tempat lain. Ya Allah, siapa yang tak nampak JAE ni, saya rasa macam galatnya kan. Kalau kita cerita kat orang, dia tak nampak JAE ni. Duit ada ni. Duit ada tapi dia lagi orang kata macam-macam lah. Dia takut lah, dia
apalah kan, walaupun kita dah cakap quantum meter ni legit, quantum meter ni sah di sisi undang-undang, patuh syariah apa semua kan, dia orang masih lagi tak nampak kan. Saya rasa macam ya Allah galatnya, macam tu galatnya, kenapa dia tak nampak apa yang saya nampak, macam tu lah. Jadi untuk yang dah ada, berapa orang ada malam ni sekarang? 65. Oh, 65. Tadi 70 lebih, 65. Ada yang masuk tidur lah tu, tidur awal. So, siapa yang ada malam ni kan, janganlah sia-siakan GAE ni. Jangan sia-siakan GAE ni. Ini sahaja tempat yang kita boleh dapat lebih banyak dan pada saya lebih cepat lah. Lebih banyak dan lebih cepat. Macam tu sahajalah untuk GAE. So, jangan sia-siakan produk GAE ni kan. Kesian Datuk Lim ni berusaha, bersusah payah nak bantu untuk kita gandakan untuk kita enhance kita punya simpanan yang dah ada tu. So kalau kita tak nak guna macam sia-sialah apa yang dia buat kan. Bukan senang tau nak dapat pembiayaan ni. Pembiayaan ni bukan senang nak dapat. Kalau just macam sekarang ni, kalau kita instrumen yang ada sekarang ni yang kalau orang kata agak-agak similar dengan GAE ni hanyalah ASB lah, ASB Finance kan, ASB loan tu. Tapi itu pun kita kena bayar setiap bulan. Ini ibaratnya dibagi, nak kata percuma, dia bukan percuma lah sebab kita kena bayar 3.5% tu kan. Dia bukanlah percuma, tapi maksudnya kemudahan yang kita tak memerlukan requirement macam kita nak buat loan. Kalau kita nak buat loan, kita nak kena ada payslip, kita nak kena kerja okey, kita layak macam tu. Kita layak buat loan apa semua, barulah kita boleh buat loan. Tapi dekat quantum meter ni, dia bagi macam tu je. Macam kalau kita tak nak guna, macam ya Allah ruginya rasa. Macam ya Allah tak tahulah nak cakap macam mana. Macam tu lah saya rasa. Saya rasa galat kalau orang yang tak nampak GAE ni. Tapi kalau yang mana dah mencuba, yang mana dah rasa, yang dah beli satu unit, dah rasa keuntungan, saya rasa memang dia tak akan lepaskan lah kan. Memang dah banyak dah yang berlaku macam tu. Ada yang menyesal lagi. Menyesal lambat kenal, menyesal lambat beli, menyesal beli sikit, menyesal jual awal, macam-macam menyesal lah. Itulah dekat quantum meter ni. So sesi Q&A session. Ada soalan? Assalamualaikum Didina. Waalaikumsalam. Kak Bibi nak tanya, contohlah kan macam apa Mas semalam ada dia buat kenaikan kan. Lepas tu sampai 67 lebih kan. Sampai pagi tadi, lepas tu dia turun. Dia turun sampai sekarang ni 66.7 macam tu. Lepas tu 66.72. Okey. lepas tu adakah masa kalau macam pengalaman Didi Ila ni bila dia naik lepas tu dia turun macam ni, adakah kita boleh membeli GAE 10 ni Didi Ila? Kalau ada duit lebihan boleh beli. Oh, okey. Ada duit lebihan, ada holding power boleh beli. Okey. Macam tu je. Sebab emas yang tertinggi sebelum ni adalah 68.9. Betul? Betul. 68.9 kan. Betul. Kalau ikut sejarah, ikut history kan, dia yang duk trade sebab kita bergantung kepada harga yang di trade dekat Nasdaq kan. So yang duk trade dekat Nasdaq tu kan, kita panggil history repeat itself. Itu bahasa saham dia lah. Okay, history will repeat itself. Maksudnya dia akan cuba pergi balik pada harga yang pernah dicapai sebelum ni untuk dia meneruskan lagi kenaikan ataupun untuk dia nak turun. Tapi kalau dalam situasi sekarang, kalau kita tahu situasi sekarang, harga emas dalam keadaan uptrend. Kita panggil dia kan ada uptrend, ada downtrend kan. So dalam keadaan uptrend, kalau dalam keadaan uptrend ni, kita boleh kata
dia akan buat bila dia naik dia akan turun sikit. Dia akan pull back. Kita panggil dia naik dia akan pull back. Dia naik dia akan pull back. Sebab yang dah beli nak jual. So bila nak jual tu berlakulah pullback. Dia orang akan ambil untung dulu. So akan berlaku pullback. So bila orang dah habis jual dia akan naik balik. Macam itulah. So kalau kata dalam keadaan sekarang ni harga 66.7 kan. 66.7 kita tambahkan dengan 3%. Okey, kita tambahkan dengan 3%, maksudnya 68.7 kita akan break even. Betul? Kita akan break even lah. So itulah harga belian kita, maksudnya kita punya buy price kita adalah 68.7. So harga emas naik 68.7 kita akan break even. Sebelum ni harga emas kenaikan dia adalah 68.9. So dalam range yang macam itulah. So kita nak cakap, saya sendiri pun nak cakap saya tak tahu sama ada dia sampai dekat 68.7 tu dia akan terus naik ataupun dia akan turun dulu. Susah nak cakap. Sebab kita tak tahu kan. Kalau tahu senang. Tahu senang kita all in je terus kan. Kalau kita tahu. Masalahnya sekarang kita tak tahu. Jadi kalau rasa macam kita mampu untuk bertahan, mampu ada holding power, okey, ada holding power, kita rasa macam tak apalah, ada duit ni, duit lebihan ada ni, belilah kan. Tak beli kan duit hilang tak tahu ke mana kan. Habis tak tahu ke mana, bolos je kan. Jadi rasa nak simpan, just pada saya okey sahaja. Okey sahaja nak masuk. Okey sahaja. Tak ada masalah. Tapi kalau rasa macam nak tunggu dulu, rasa macam duit tu tak akan bolos, boleh je tunggu. Boleh je tunggu. Tapi saya pun tak tahulah bila dia nak turun. Nak tunggu pula, nak tunggu dekat mana? Nak tunggu dekat mana? Nak tunggu dekat 64, 62, 60? Tak tahu. Kita pun tak tahu dia nak turun kat mana. Tapi dalam keadaan uptrend ni kita tahu kalau dia buat pullback, biasanya kita boleh masuk lah. Janganlah beli time dia buat kat puncak tu. Time dia buat pullback tu kita boleh masuk kalau time keadaan dia uptrend. Okey Kak Bibi? Okey, sekarang ni dia tengah pullback lah kan. Daripada naik Hari ni. turun kan. Hari ni dia buat pullback. Sebab kalau kita tengok kan, dia dah berapa hari dah ni naik ni? 1, 2, 3, 4 hari. 1, 2, 3. 4 hari, 5 hari dah duduk naik-naik kan. Kalau tengok pun sebelum ni dia naik 2, 3 hari, dia rehat 1 hari. Dia pullback 1 hari, nanti dia naik. Tengoklah kalau harga ni bertahan dekat harga sekarang 66.6, 66.7 ni, dia bertahan dekat situ, maksudnya closing pukul 5 pagi kan. Tengok kalau pagi besok candle hijau, saya rasa dia nak naik lagi. Itulah apa yang saya rasa. Saya rasalah dia nak naik lagi. Dia akan pergi dulu 69, mungkin 69, 70, insyaAllah. Itulah sebab sebelum ni kan kita duk tunggu sampai 65, 64 kata nak tunggu, macam kita andaikan lah kan, kita tunggu 64 ni. 65. Tunggu apa? Tunggu dia turun ke? Kita asalkan kita ada holding power, kita beli. Ada holding power, ada duit lebih, boleh beli. Time dia buat pullback. Jangan beli time dia duduk naik tu. Time dia buat pullback lah kita beli. Okey, faham. Alright. Ada lagi soalan lain? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal float account tu. Float account, okey. Okey, float account tu katakan kita beli satu unit dalam GSE. Kita beli satu unit. Okey. Kemudian dia naik dalam 30%. So kita terminate kan, kita masuk dalam float account lah. Okey. Jadi 2 minggu kemudian harga emas turun kan. So it's better time untuk beli cantik lah. Jadi kita beli balik kan. Jadi dia akan dalam float account tu, amount tu semua dia akan transfer balik pada GSE. Ya, kalau kita beli satu unit. Okey, dia macam ni. Maksudnya kita nak buat belian GAE, kemudian kita terminate masuk dalam float account.
Dan kita Okey. biar saja kat dalam flow account, bila harga turun kita nak beli balik kan. Aha. Okay, so Ya. bila kita nak beli balik tu, harga dia akan tolak untuk satu unit je lah. Kalau kita tekan satu unit, dia akan tolak untuk satu unit lah, which is 328.75 US dollar. So the Dia tak balance akan ambil profit. semua. Okay. The Profit tu balance tu, profit tu ada dekat dalam flow account tu lah. kalau account tu lah. Ah, Ya betul. So okay. kalau memang kita memang nak buat rolling kan, nak buat rolling dan nak buat compounding. Memang duit tu kita tak perlu pun keluar masuk account bank. Pada saya biar je dekat dalam floating account. Bila kita keluarkan masuk account bank, kan dia akan effect dekat exchange rate. Kan kita punya Okay. exchange rate US dollar tu. Kalau macam sekarang exchange rate rendah. Mhm. Exchange rate rendah. So kalau kita keluarkan dalam RM rugilah. Okay, betul. Rugi. So pada saya biar je dekat dalam float account. Okay. Terima kasih. Lagi satu soalan. Sama-sama. Lagi satu Aha. soalan. Okay. Just nak tanya lah. The best time you nak tahu emas tu, waktu dia, emas tu, nak tengok emas tu dia punya naik ke turun tu masa bila? Pagi ke, petang ke, malam? Ada tak? Dia tak tentu. Dia tak tentu juga. Kalau selalu orang main saham ni kadang-kadang dia tengok ikut pada US punya tu, dia kata okay, dalam pukul pagi ni, dalam pukul 6 lebih ni you kena tengok. Tu dia akan lepas tu tengok lagi sekali dalam pukul 9 malam. Antara dua time ni lah. Kalau emas ni ada tak macam guideline ke dia punya hint? Sama juga, dia macam tu juga. Dia sekadangnya dia ikut news sebenarnya. Dia ikut news. Kadang kita kena, kalau jenis kita nak detail macam itu, maksudnya nak tengok timing macam itu, dia kena biasanya ada news. Pergerakan, bila ada news ni, dia akan efek pada harga. So biasanya news akan keluar, biasa 7:30 malam, biasa 9 malam, ada yang pukul 8:30. Tengok news apa yang akan keluar. Ada yang sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ada juga. So susahlah kita nak cakap kan. So kalau kata kita nak detail macam tu, nak tengok bila harga emas, pergerakan harga emas yang drastik, maksudnya kita kena follow pada news lah. News tu keluar pukul berapa. Jadi kita kena tunggu apa efek dia. News tu apa efek pada harga emas. Macam tu. Kalau kata macam hari-hari biasa macam ni kan, dia tak ada news, tak ada apa, selalunya pergerakan dia tak adalah drastik sangat. Pergerakan harga tu dia macam duk main turun naik turun macam tu je, kat situ je biasanya. Okay. Thank you. Okay. Ada lagi soalan lain? Kita dah 10:30. Okey semua. Jadi saya rasa sekarang pun dah pukul 10.40. Jadi mungkin kita ada soalan terakhir ke daripada rakan-rakan ada soalan tak dekat ni? Dekat apa? Dekat ni. mana tu puan? Dekat chat. Allah nak sebut chat pun susah. Okey, ada satu. Mana yang lebih untung, saham QMAX ataupun GAE 10X? Yang ni susah sikit nak jawab ni. Sebab saya pun QMAX, memang tak tahu. Okey. QMAX tu, QMAX tu adalah dalam bentuk saham. Okey, kena fahamlah perbezaan dia. QMAX ni bukan kita beli gold QMAX ni kita beli saham company. Kita beli saham syarikat Quantum Metal. Maksudnya kita ada pemilikan share lah. Kita ada share dalam company. Macam tu. Itu adalah QMAX. GAE kali 10 ni adalah kita beli gold, kita beli emas. Jadi pergerakan dia adalah pergerakan gold lah. Kalau QMAX ni nanti kita akan dapat bonus ataupun dividen, macam yang untuk yang pembeli-pembeli yang dah sebelum ni kan. Quantum Metal setuju untuk bagi bonus 6% pada bulan Januari nanti. Yeay, siapa yang dah ada QMAX tu tahniah. So dapatlah 6% untuk yang pemegang-pemegang saham QMAX yang dah beli untuk batch yang pertama dan juga batch yang pertama, kedua, ketiga. Dia ada 3 batch sebelum ni. So
nak compare QME dengan GAE macam tak kena lah, macam tak kena. Jadi kalau macam kita nakkan apa bonus dan juga dividen daripada hasil business company, dan kita kena beli QME lah, kena ada share QME. Dan QME ni juga apa yang Datuk Lim cakap, bagi tempoh masa antara 2 hingga 3 tahun. Dia kata insya-Allah lah harga QME sekarang yang dia offer adalah $6. Apa yang Datuk Lim target adalah boleh capai sehingga $100 per unit. Itu adalah apa yang dia target lah berdasarkan kepada dia punya bisnes lah, bisnes sekarang ni. So kalau pada saya lah, kalau tak naik 100 pun, naik 50 pun dah okey sangat dah. Dah okey sangat dah, $50 pun dah. Orang kata wow, dah wow sangat kan. Apatah lagi kalau dia pergi sampai $100 per unit lah. So, ada lagi soalan lain? Puan Didila ada ke beli QME? Saya ada. Mana boleh Ada, tak ada. Mestilah ada. Alhamdulillah, kita mesti Rugilah mesti kita kalau macam kalau you dah member kan, tapi you tak ada saham QME, macam satu kerugian lah. Dan betul. satunya berita baik, kalau sebelum ni untuk private placement yang Quantum Meter buat, yang ini batch yang keempat lah kalau tak silap saya, batch yang keempat ni untuk $6 per unit. Kalau sebelum ni dia kata satu lot adalah kita boleh beli minimal satu lot 300 unit, which is $1,800. Okey, QME dah turunkan, dia kata atas permintaan member-member juga, atas permintaan ramai, dia dah turunkan satu lot 100 unit. Maksudnya lebih modal kita lebih murah sikit lah. Kalau sebelum ni 8,500 at least kita kena ada untuk dapat untuk beli satu unit. Sekarang ni kita cuma dalam tak sampai 3,000 kalau tak silap saya, dalam 2,700 lebih kurang macam tu untuk satu lot, minimal satu lot. So kalau macam ada duit lebihan, Grab lah kan, Grab lah. At least Walaupun kalau sikit kata lah, paling minimum pun dah okey kan. paling minimum pun dah okey, At at least least ada. At least ada. Jadi kalau time harga naik, orang lain semua yak, kita pun boleh sama sekali yak boleh join juga. sekali. Macam tu. InsyaAllah. Jadi tak rugi pun kalau ada saham QME ni sikit sebenarnya. Sebab Betul. setiap tahun pun akan ada dividen dia kan. Jadi, so ada orang tanya apa risk kalau beli QME? Risk dia sama juga macam you beli saham-saham yang lain lah. Kalau siapa yang selalu trade, ada orang trade saham dekat bursa ke apa semua kan, sama je risk dia. Risk dia sama ada harga tu makin turun ataupun harga tu makin naik. Tapi kalau macam sekarang ni, Datuk Lim memang dah mula bagi bonus dan juga bagi bonus untuk pemegang-pemegang saham QME. So risk dia tu je lah, sama ada naik turun harga tu lah, naik turun harga share tu. Tapi kalau tengok pada bisnes Quantum Meter ni yang nak pergi lebih jauh, sebabnya apa yang saya tahulah bisnes Quantum Meter sekarang yang buat jualan emas ni kan, GSA, GAE ni semua hanyalah orang kata baru 10 to 20% daripada dia punya misi dan visi dia yang sebenar untuk bisnes Quantum Meter ni. Banyak lagi benda lain yang dia nak buat sebenarnya, which is kalau kita nampak sekarang kita dah ada pharmacy, kita dah ada QM Jewelry, akan datang akan banyak lagi projek-projek under Quantum Meter ni. Kita just tunggu sahajalah apa yang seterusnya yang Datuk Lim nak buat. Jadi why not untuk grab satu lot tu, saya rasa macam boleh lah, okey lah kan, daripada tak ada kan. Kalau tak nanti kan ni pula, sebab saya rasa kalau nak compare sebelum ni, QME ni dia first batch harganya hanyalah $1 untuk satu unit. Lepas tu dia naik $1.3, lepas tu dia naik $1.6, sekarang dia naik $6. Mungkin
ini batch yang terakhir ke apa, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi bila saya rasa dengan apa progres yang sekarang ni, saya rasa ini adalah batch yang terakhir lah. Sebab Datuk Lim kata next year dah nak listed dekat Nasdaq. Macam itulah, next year first quarter ataupun pada lambat second quarter next year dah nak listed dekat Nasdaq. Alright. Bonus QMA ni setahun sekali ya. Ya, setahun sekali je bonus. Okey. Alright. Saya rasa So, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Dah tak ada soalan. So, malam ni adalah merupakan malam yang terakhir kelas Zoom kita untuk 2023. So, semoga perkongsian saya malam ini sedikit sebanyak dapat bagi manfaat kepada semua yang hadir. Dan semoga siapa yang belum tekan GAE kali 10 tu pergilah tekan semasa harga tengah buat pullback ni. Ya, betul. Janganlah Dan menyesal sebab tak beli. menyesal sebab tak beli. Biar menyesal beli daripada menyesal tak beli. Macam Ya, tu. betul. Okay. So, Biar menyesal beli sikit. Okay. So, pesanan saya apa lagi itu je lah. Itu je lah. Sebab kalau kita tahu dekat dalam quantum meter ni yang the best adalah JAE kali 10 lah. Alright. Yang GSA, GCA tu anytime kita boleh buat. Tapi untuk GAE ni kita kena telik-telik harga jugalah. So sekarang ni harga nak kata the best bukanlah the best. Tapi kalau untuk permulaan siapa yang belum ada tu boleh je Boleh take start apa? lah. Ya, ambil tempat orang kata, ambil tempat dulu. Kalau tak ambil start sekarang bila lagi? Kalau dah harga dah tinggi lagi kan? susah nak Dah start. naik 70 nanti, aduh menyesal tak beli masa Dila cakap hari tu. Ayat tu kan? memang sangat common Siapa-siapa yang baru-baru join kan. Memang konsultan semua memang akan dapat ayat yang sama. At least memang 50% sangat-sangat. daripada klien dia. Itulah. Jadi anda cepat-cepatlah grab. Anda yang baru-baru tu jangan lepaskan peluang. InsyaAllah ada rezeki anda. Jadi saya Dila Najmi ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Didi Ila dan juga semua yang masih ada pada kelas ini dan mungkin dah telah left. Tapi tak apa, insyaAllah saya nak bagi tahulah yang TGC akan melabuhkan tirai untuk tahun 2023 ni. InsyaAllah kita akan bawa ke tahun 2024 dengan modul yang baru, dengan tentative program-program yang baru. InsyaAllah kita akan saya cerita sikit lah sebab untuk tahun depan, untuk 2024 kita akan fokus more on the consultant. Jadi untuk siapa yang tak tahu, Dr. Wirda sekarang ni network yang bergelar konsultan hampir 700 lebih. Jadi bagi saya memang banyak. Dan sekarang ni mungkin kita akan keluarkan program coaching untuk para konsultan. Jadi sebenarnya kita dah ada keluar jadual lah untuk hari Khamis. Untuk hari Khamis, setiap Khamis kita akan adakan konsultan punya coaching. Jadi untuk sesiapa yang sudah bergelar konsultan dan dia ingin belajar lagi dan macam mana dia nak korek tips daripada para speaker, para DD kan. Mungkin Dr. Wida sendiri. Jadi insyaAllah hari Khamis tu kalau anda free, anda boleh datang ke IOI Cornesian iaitu TGC punya office lah. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin minggu depan tak boleh dan pergi lagi minggu depan. Sebab insyaAllah kita akan buat setiap minggu pada hari Khamis. Di situlah kita berada. Jadi terima kasih banyak-banyak dan juga satu lagi saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru pada semua. Jangan lupa ni kita punya program kita on 13 Januari tu. Okey, kita akan adakan kick off 2024 iaitu program untuk kita highlight tahun 2023 dan juga akan cerita sedikit sebanyak program apa yang kita akan lancarkan untuk tahun depan. Jadi insyaAllah Datuk Lim juga akan turun Padang yang menyatakan dia boleh datang dan juga dia akan menjadi penampilan istimewa bagi program itulah. Jadi jangan lepaskan peluang sebab sekarang ni dah tak banyak seat dah, saya rasa dah 70 ke 80.
Bukan senang tau nak jumpa Datuk Lim tu. Ya, Tanya betul. apa sahaja. Apa sahaja Hmm. yang tak pasti tu kan. Nak tanya dia boleh tanya nanti. Ya, betul. So siapa berkelapangan tu bolehlah hadir kan. Bolehlah hadir tambah ilmu. Kalau macam memang serius nak bersama dengan Quantum Matter, saya rasa 13 hari bulan ni adalah waktu yang tepat untuk anda hadir dan bertemu sendiri dengan founder Quantum Matter. Ya, betul. Jadi apa-apa Ya. soalan yang anda ingin ajukan dan boleh datang dan terus tanya direct kepada Datuk Lim. Nanti insya-Allah dia akan bagi jawapan dan mungkin kita akan bulan 2 saya cerita sikitlah sneak peek. Mungkin kita akan ada buat gala dinner dan yes, ini sebenarnya dalam internal punya discussion, tapi saya untuk korang Dah kan. macam lubang kan ni? Dah macam lubang macam ni. Jangan betul ramai sangat. Yang orang yang tinggal ni je. Yang malam ni je yang ada malam ni je. Jangan cakap dengan orang lain sebab tau. special. Dia sanggup tunggu sampai pukul 11. Tak apa, kita cerita sikit. Jadi kita akan ada buat top achiever punya award. Jadi nantikan bulan 2 insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang baru join dan juga yang dah consultant dan juga tengah pulun untuk dapatkan top achiever dalam TGC kan. InsyaAllah saya doakan anda berjaya dan juga insyaAllah mungkin satu masa nanti nama anda pun ada dekat award tu sebut kan. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi terima kasih semua. Kita akhirilah kelas kita pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi dan juga selamat malam dan selamat tahun baru juga. Alright, selamat tahun baru semua. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Yang mana baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mana kurang tu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, kita Waalaikumsalam. tahu hari Isnin tak ada kelas sebab satu hari bulan jadi kita cuti. Public holiday. Raya. Jadi kita teruskan pada hari Selasa lah dengan modul yang baru dengan apa semua yang baru insya-Allah. Jadi kita jumpa nanti hari Selasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye. wabarakatuh. Bye.